Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri yang lepas saya ada bacakan hadis tentang sedekah sunat dan masih lagi dalam sambungan sedekah sunat. Cuma sedikit pengulangan. Pada siri yang lepas Nabi SAW mengatakan ayyuma muslimin kasa musliman thawban 'ala al-'uryin kasahu Allah min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman 'ala jaw'in at'amahu Allah min thimaril jannah. Mana-mana muslim yang memberi pakaian kepada muslim yang lain dengan maksud sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia pakaian min khudril jannah, daripada pakaian syurga. Yang kedua, siapa memberi makan kepada orang lain, dalam erti kata sedekah, belanja ke tak kisahlah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia daripada min thimaril jannah, buah-buahan ataupun makanan daripada syurga. Yang banyak saya sebutkan antaranya adalah seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut walahmi tayrin mimma yashtahun wa fakihatin mimma yatakhayyarun walahmi tayrin mimma yashtahun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun bermaksud buah-buahan yang berbagai jenis yang boleh kamu pilih. Itu antara ayat yang menunjukkan buah-buahan yang mana disediakan di dalam syurga. Dan daripada ayat ini juga boleh kita katakan disunatkan makan yang manis dulu, ataupun buah-buahan sebelum kita makan protein, sebelum kita makan nasi ke makan lauk ke. Dan juga siapa yang telah memberi makan, Allah berikan makanan daripada syurga. Dan siapa yang memberi minum kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia minuman daripada rahiqil makhtum. Saya dah sebut yang lepas, makhtum ini maksudnya bekas yang diperbuat khas, cawan, gelas, untuk diisi minuman yang nama dia rahiq. Rahiq itu adalah arak yang diperbuat yang ada dalam syurga, yang dihidangkan di dalam bekas yang khusus, seperti mana Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu min fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum. Diberi minum daripada sejenis minuman di dalam syurga yang diletakkan di dalam bekas yang khusus. Maka ahli syurga ataupun penghuni syurga ini, mereka diberi minum. Diberi minum. Kita faham daripada perkataan yusqawna, diberi minum maksudnya diberi layanan, tak payah ambil sendiri, ada orang tolong hidangkan. Tapi ahli neraka, Allah Subhanahu wa taala sebut fasharibuna minal hamim fasharibuna syurbal him. Mereka sendiri yang minum minuman yang menggelegak. Hamim ini maksudnya menggelegak, panas. Bahkan mereka minum tidak akan puas. Fasharibuna syurbal him. Him ini kalau kita huraikan dalam maksud, him ini sejenis unta yang ada komplikasi penyakit, dipanggil him.
Unta dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab ni, saya sebut pertama, bahasa Arab ini sangat-sangat kaya dengan vocab dia. Sangat banyak. Kita tahu sebut unta ya, tapi bahasa Arab dia ada lebih 100 nama bagi unta, pelbagai jenis ataupun mengikut keadaan dia. Sebab tu orang yang belajar Quran dia akan faham, belajar bahasa Arab lah terutamanya, dia akan rasa seronok. Al-Quran ni penuh dengan bahasa yang cantik, penuh bahasa yang indah. Al-him daripada perkataan hiyam, itu dia punya kata dasar. Hiyam ni bermaksud satu penyakit yang terjadi kepada unta. Apa penyakit dia? Kalau jadi pada lembu, orang panggil lembu ni ada penyakit lembu gila. Kalau unta ni dipanggil hiyam, tak tahu dalam bahasa kita panggil apa. Dia ada satu penyakit yang mana dia tak pernah puas kalau minum, sehinggalah membawa kepada kematian. Minum tak puas, habis satu kolam pun boleh habis dia minum air, tapi tak puas lagi, sampailah akhirnya mati. Jadi Allah buat satu contoh, satu perumpamaan. Ahli neraka ni dia macam tu. Dia macam tu. Jadi orang Arab bila dengar ni dia faham. Kita yang dengar tak faham. Sebab kita mana bela unta, kita tak tahu apa penyakit unta. Sebab tu Quran diturunkan kepada masyarakat Arab. Turun di situ mengikut situasi, keadaan, suasana apa yang berlaku sehari-harian di kalangan masyarakat Arab. Sebab itu kita kena tahu bahasa Arab. Jadi hiyam bermaksud unta yang ada penyakit, minum takkan puas. Allah umpamakan penghuni neraka macam tu. Maksudnya apa? Minum tak pernah puas, dan dia minum air yang menggelegak. Tapi kalau penghuni syurga, mereka diberi minum. Siapa yang tolong beri minum? Dalam Ar-Rahman menyebutkan, mungkin tuan pernah dengar baca surah Ar-Rahman, perkataan wildanun mukhalladun. Wildan ni adalah wildan ni adalah laki-laki yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Mereka ni tukang beri minum, pelayan dia panggil. Pelayan dari sudut memberi minum, beri makan, beri kepada kita, itu dipanggil wildan. Tapi ada satu lagi kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah pun ada sebut pelayan lain, dipanggil hurun ain. Wa hurun ainin ka'amthalil lu'lu'il maknun. Hurun ain ni kalau dalam bahasa Melayu kita terjemah di sudut makna saja, kita panggil apa? Bidadari. Tapi kalau kita terjemah by word, dia tak akan bawa maksud bidadari. Macam mana? Hur maksudnya celak. Ain mata. Apa celak mata ni? Mata yang bercelak, apa maksudnya? Ni kena belajar bahasa Arab, kena belajar sastra dalam bahasa Arab. Celak mata ini adalah dipanggil sebagai kinayah. Kinayah ni dalam bahasa Melayu kita panggil, boleh kita katakan sebagai kiasan. Kiasan bagi orang yang cantik, perempuan yang cantik dibagi sebagai, masyarakat Arab ni saya sebut dalam hadis Muslim ada menyebutkan lambang simbol kecantikan dalam kalangan orang Arab dahulu ni adalah mata. Contohnya dalam hadis, ada seorang sahabat ni dia nak berkahwin dengan orang Madinah. Dia nak kahwin dengan seorang wanita daripada Madinah, daripada Ansar. Tapi dia belum tengok lagi perempuan tu. Dia jumpa Rasulullah, saya nak kahwin dengan orang Madinah ni. Nabi kata, dah tengok belum? Kita belum. Nabi kata, unzur ilaiha, pergi tengok dulu, nanti tak berkenan. Sebab apa? Fa inna fi a'yunihinna syai', kerana mata orang Ansar ni dia kecil sikit. Mata orang Madinah dia kecil, menunjukkan lambang apa? Mereka menilai itu adalah lambang kecantikan.
Jadi sebab tu Allah pinjam perkataan itu letak dalam Quran, wa hurun 'ainin ka amsalil lu'lu'il maknun. Amsal lu'lu'il maksudnya apa? Lu'lu' ni mutiara yang ada di dalam apa dia panggil, kerang, bukan kerang, yang cengkerang tu dia terpelihara rapi, simpan elok. Itu maksud apa? Perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Ini tengok bahasa ni cantik. Bahasa Quran ni kalau kita hayati dia sangat indah. Terutama bagi yang belajar bahasa Arab, tak cukup dengan belajar bahasa Arab, dia belajar sastra dalam bahasa Arab, itu lagi hebat lah. Baik. Jadi itu adalah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapa yang memberi minum. Seperti mana dalam hadis Nabi sebut apa? Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zama'in saqahu Allah minar rahiqin makhtum. Siapa yang memberi minum kepada saudaranya yang muslim, maka Allah berikan minuman yang diperbuat daripada bekas makhtum, dia panggil yang disimpan, bekas special, yang mana arak itu cuma dihidangkan dalam bekas tersebut. Kemudian dalam hadis yang seterusnya adalah berkenaan dengan sedekah yang paling afdal. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairum min al-yadis sufla wabda' biman ta'ulu wa khairus sadaqati ma kana 'an zahri ghina wa man yasta'fif yu'affihu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini juga kiasan. Selalunya tangan yang di atas ni orang yang bagi, maka tangan yang di atas ni adalah pemberi. Tangan yang di bawah adalah penerima. Maka di sini adalah satu bentuk kiasan. Nabi kata tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Maksudnya di antara yang memberi dan yang meminta, sudah tentu yang memberi lebih bagus. Meminta-minta sangat ni pun tak digalakkan juga, kecuali dia adalah sangat-sangat memerlukan. Kemudian kata Nabi, wabda' biman ta'ulu, dan mulakan memberi sedekah kepada kaum kerabat yang dekat. Itu maksud wabda' biman ta'ulu. Yang dekat ini dengan maksud sedekah apa yang paling afdal. Ini kita bincang tentang sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Itu dipanggil man ta'ulu. Sedekah kepada mereka yang di bawah tanggungan nafkah kita. Seorang yang wajib memberi nafkah sudah tentu anak diberikan kepada seorang ayah memberikan kepada anak dan isteri, dan anak memberikan kepada ibu bapa. Baik, anak berikan sedekah kepada ibu bapa ni. Sebelum tu, adakah anak wajib memberi nafkah kepada mak bapak dia? Saya gunakan perkataan nafkah. Diberikan nafkah kepada ibu bapa. Adakah ibu bapa termasuk dalam kategori mereka yang wajib ditanggung oleh anak? Ada perincian lagi. Kalau ibu bapa itu adalah termasuk dalam kategori orang susah, tak mampu, maka anak ni mesti kena bagi. Mesti kena bagi, kerana anak wajib menanggung ibu bapa. Itu yang dimaksudkan wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa hendaklah melakukan kebaikan. Salah satu kebaikan kepada dua ibu bapa adalah memberi nafkah. Tidak ada istilah beri zakat kepada mak ayah, tidak ada istilah beri zakat kepada anak-anak.
Dia kata, saya beri zakat. Kepada siapa awak beri? Anak saya susah, anak saya miskin. Itu bukan zakat. Kamu yang wajib tanggung nafkah. Jadi kalau zakat macam tu, dia tak ada faedah. Harta dia hanya pusing pada ahli keluarga dia saja. Jadi tidak berkembang. Zakat ni berkembang. Maksudnya kita berikan kepada orang lain. Berikan kepada tanggungan kita, itu bukan zakat. Tak termasuk dalam kategori zakat. Bahkan tidak sah. Zakat diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Baik, man ta'ulu ini adalah sedekah yang paling afdal, adalah diberikan kepada mereka yang di bawah tanggungjawab ataupun tanggungan kita. Dalam hadis yang lain, seorang wanita yang bernama Hindun, dia kata, Rasulullah, saya ni, suami saya ni kedekut. Suami dia nama Abu Sufyan. Dia kata, suami saya ni rajulun syahihun, kedekut piang, sangat kedekut, susah sangat nak bagi duit. Boleh ataupun tidak, saya ambil duit dia senyap. Saya ambil duit dia senyap. Maksudnya seluk poket dia, buka wallet dia, tengok ambil duit. Curi ke macam tu? Maka Nabi SAW mengatakan, ambil untuk kamu dan untuk anak kamu. Sebab suami dia kedekut dengan maksud apa? Susah sangat nak beri nafkah. Jadi dia ambil itu adalah kadar keperluan nafkah. Bukan ambil nak beli handbag lah. Itu bukan termasuk dalam keperluan. Itu keinginan dia. Itu kehendak dia, bukan keperluan dia. Masuk keperluan sini, tanggung isteri rumah. Maka Nabi SAW kata kepada Hindun, ambil ma yakfika wa waladik, ma yakfiki wa waladik. Ambil sekadar mana yang cukup untuk kamu dan anak-anak kamu. Abu Sufyan dia pernah nak masuk Minang seorang perempuan. Jadi perempuan tu dia, ini kisah lain lah, tapi berkaitan dengan Abu Sufyan juga. Dia pernah ada dua orang lelaki yang meminang seorang perempuan yang sama. Sedangkan tak boleh begitu. Kalau kita tengok la takhtubu ala khitbati akhi, jangan pinang atas pinangan orang lain. Itu dah hadis Nabi larang. Cuma ada satu kes, bukan pinang lagi, tapi menyatakan keinginan. Abu Sufyan, isteri dia meninggal, lepas tu dia nak berkahwin, dia pinang dengan seorang perempuan ni. Seorang lagi pun pinang seorang perempuan ni. Lalu kata Nabi, dia tanya pendapat Nabi. Wanita ni tanya pendapat Nabi SAW. Nabi kata, Abu Sufyan ni, tak payahlah, kamu ambil seorang lagi. Nampak? Dalam bahasa mudahnya, Abu Sufyan, tak payahlah kamu menikah dengan seorang lagi. Maksudnya dia minta pendapat daripada Nabi SAW. Jadi adakah Nabi mengumpat macam tu? Itu kutuk mengumpat lah. Tak, itu cerita kebenaran. Sebab tu kalau orang nak menikah, nak kahwin, dia kena siasat dulu. Hantar orang, macam mana, tanya kawan-kawan dia, dia lelaki ni perangai dia macam mana, perempuan ni perangai dia macam mana. Itu bukan dipanggil buka aib, itu menceritakan kebenaran supaya tidak menyesal di kemudian hari. Macam tu yang dalam hadis tadi, dia nak menikah dengan seorang lelaki, nak menikah dengan perempuan daripada Ansar. Nabi kata, tengok dulu, nanti takut menyesal. Tak perlu nak acah-acah lepas kahwin lah baru nak cinta lah, tak payah. Siapa aja macam tu, kena kenal dulu baru kahwin. Kenal dengan maksud dia apa? Peribadi dia seorang yang baik. Sebab tu dalam Quran Allah sebut apa dia? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ma taba, Allah mengatakan ma taba, Allah tidak mengatakan man taba. Ini dia suruh bahasa dia apa dia? Ciri kebaikan itu adalah paling utama. Ciri kebaikan itu adalah paling utama. Bukan siapa yang baik, tetapi ada saja kebaikan walaupun kamu tak kenal siapa dia, tapi kamu maksudnya tak pernah kenal sebelum ni, tapi baru saja kenal, tapi dia ada ciri baik.
maka itu yang terbaik. Sebab itu Allah kata ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah tidak kata man taba. Ini dia suruh bahasa, saya tak mau cerita lebih lah. Baik. Abu Sufyan adalah seorang yang kedekut, susah nak keluarkan nafkah. Maka Nabi kata kepada isteri dia, ambillah sekadar keperluan kamu dan keperluan anak kamu. Ada satu hadis yang lain, seorang sahabat ditanya kepada Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam, apakah sedekah yang paling besar sekali, paling baik sekali? Lalu Nabi jawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, kamu bersedekah dalam keadaan kamu kedekut. Dia kedekut ni susah sangat, dia bakhil nak keluar pun payah. Jadi bersedekah waktu kita ada sifat kedekut tu paling baik. Supaya apa? Dia berlawanan dengan sifat kedekut dia tu. Dan setan ni dia akan janji macam mana? Tak payah bagi banyak lah, bagi sikit saja. Sebab tu Allah subhanahu asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan telah menjanjikan kefakiran kepada kamu kalau kamu bayar zakat. Setan menjanjikan kemiskinan kepada kamu kalau kamu sedekah banyak. Sedangkan Allah janji apa? Allah janji kaya. Allah janji Allah nak beri kebaikan. Setan dia menjanjikan kefakiran, Allah menjanjikan kelebihan, kekayaan. Kemudian sedekah yang paling afdal yang disebut dalam hadis ini adalah biman ta'ul. Saya sebut tadi apa dia? Siapa yang wajib dia nafkahkan. Dalam erti kata yang lain, kaum kerabat dia yang dekat. Kemudian wa khairu sadaqati ma kana an zahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah apabila dalam keadaan meninggalkan kecukupan. Maksud dia apa? Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan meninggalkan kecukupan itu dengan maksud dia bersedekah, dia tidak memerlukan. Maksudnya dia dah cukup benda tu, keperluan dia, kewajipan dia dah selesai semua, dia ada duit lebih. Dia dah ada duit lebih, kemudian diberikan yang lebih itu kepada orang. Itu maksudnya. Jangan sampai dia beri tapi mengabaikan tanggungjawab dia. Ini maksud dia beginilah. Sebab itu dalam hadis menyebutkan apa? Apabila orang yang nak bersedekah, dia nak bagi semua harta dia kepada Rasulullah. Ini bab wasiat. Ini dalam kategori wasiat. Sebab itu agama melarang mewasiatkan harta melebihi daripada kadar 1/3. Kalau ada 1 juta, bapak dia kata, okay, saya berikan 1 juta ni kepada buat masjid ke, berikan kepada pusat tahfiz ke, tak kisahlah, sedekah. Anak dia ada 4-5 orang ni. Anak dia 4-5 orang. Jadi itu orang yang tak pandai fiqh, dia panggil. Orang tak pandai hukum hakam. Dia bagi semua fisabilillah. Sedangkan anak dia ada lagi, waris dia ada. Kerana memberikan, meninggalkan memberi kekayaan kepada ahli waris lebih afdal daripada dia sedekah. Supaya apa? Ahli waris dia, anak-anak dia tidak meminta-minta. Bapak awak dulu kaya, takkan dia tak sedekah? Yalah, bapak saya tak culik, dia bagi semua. Itu tak boleh. Sebab tu agama hanya membenarkan memberikan kadar 1/3 saja. Bermaksud kalau 1 juta hanya dibenarkan 300,000 saja. 600,000 ada hak ahli keluarga, ahli waris. Hak apa? Faraid. Dia panggil apa? Hak faraid. Anak, kalau lebih lagi, anak itu adalah anak lelaki. Anak lelaki ni dia ada power, dia panggil asabah. Asabah ni dia boleh sapu bersih harta. Dia boleh sapu bersih. Dan anak lelaki ni dianggap sebagai hajib,
penghalang daripada bapa saudara, daripada nenek, daripada datuk nak dapat harta pusaka. Datuk nak dapat harta pusaka bermaksud siapa yang meninggal? Cucu dia meninggal. Cucu dia meninggal. Yang dinamakan sebagai datuk bila cucu meninggal. Okey, cucu meninggal. Jadi datuk ni dia dipanggil datuk, nenek, bapa saudara ni jauh lah, jauh. Kita panggil jauh. Yang ada kuasa mutlak ni adalah anak laki-laki. Anak laki ni dia panggil pendinding, penghalang untuk yang lain-lain daripada nak dapat harta pusaka. Ada seorang lelaki zaman Rasulullah ni, dia dipelihara oleh bapa saudara dia. Ni zaman Rasulullah dah berlaku dah benda ni. Dipelihara oleh bapa saudara dia, dan bapa saudara dia ni zalim terhadap anak saudara ni. Kenapa? Diberikan amanah. Bila abang kepada lelaki ni, maksudnya dua adik, lelaki ni dua adik. Kemudian yang sulung ni dia ada anak. Dia ada anak. Yang lelaki, yang adik ayah dia tu bapa saudara dia lah. Bapa saudara dia jaga dia. Bila jaga dia, harta itu dia tak berikan. Dia tak berikan kepada anak. Dia ambil pula. Ini dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kafil, orang yang menjaga anak yatim. Ini satu masalah. Yang menjaga anak yatim ni maksud dia pegang harta sebagai tanggungjawab dia, sebagai amanah. Tapi dia makan harta tu, dia ambil harta tu. Siapa yang ambil? Bapa saudara ni ambil. Bila cukup umur dia tak berikan kepada anak saudara dia. Dia makan sapu bersih, sehingga menyebabkan anak saudara tu, bapa dia tinggal harta banyak tapi dia bising. Sebab apa? Sebab pakcik ni kebas duit dia. Sebab alasan apa? Dia jaga. Dia jaga sekadar untuk memberi keperluan, sekadar untuk, orang kata apa, bukan tak dibenarkan dia mengambil duit langsung, kecuali untuk apa? Ada masalah, ada kebaikan dengan anak yatim yang dia jaga. Sebab tu makan harta anak yatim ni adalah satu dianggap sebagai dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi yatim betul lah. Yatim betul macam mana? Yang kematian ibu bapa, sedangkan dia belum mencapai umur baligh. Kalau kira anak yatim tu semua orang yang tak ada bapa, saya rasa ramai orang anak yatim sini. Semua anak yatim. Saya pun tak ada bapa juga. Umur berapa Haji? 70 dah. Memang Dan perkataan piatu pula. Piatu ni ada tak dalam agama? Piatu. Tapi dalam bahasa kita, piatu ni merujuk kepada apa? Mak. Kan? Bapa tak ada, mak pun tak ada. Dia panggil yatim piatu. Tapi dalam syarak tak ada piatu tu. Kematian ibu tidak dianggap, tidak memberi satu kesan. Kematian ibu tidak memberi satu kesan terhadap apa? Terhadap status anak tu. Terhadap status anak. Bukan tak beri kesan sedih ke apa, bukan. Itu maksud saya. Tak beri kesan terhadap status anak. Maka dia takkan nama anak yatim. Kematian ibu tidak akan menyebabkan seorang itu dinamakan sebagai yatim. Kematian bapa, sebab bapa itu dipanggil yang mewajibkan nafkah. Jadi ada yang tak ada ibu, tak ada bapa. Oh, saya pun tak ada ibu, dia kata. Saya pun tak ada ibu, tak ada ayah juga. Tapi umur dah 80 lah, 70 lah. Biasa lah tu kan. Itu bukan yatim piatu, itu kematu lah. Ya, dah tua lah. Dan juga dia kata saya pun nak yatim juga. Rupanya bapak dia nama yatim, bin yatim. Yatim juga kan. Kemudian Allah kata, Nabi kata lagi, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang ada sifat dia iffah. Iffah ni dia tak mengatakan apa, dia jaga kehormatan diri dia. Dia panggil iffah. Iffah ni dia panggil menjaga kehormatan diri. Macam mana menjaga kehormatan diri dalam konteks hadis ni? Dalam konteks ni tak sedekah.
Oi, saya malu lah nak minta, tebal muka nak minta. Tu maksudnya apa? Menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta, terlalu meminta-minta tanpa ada sebab. Maka adakah digalakkan untuk kita asyik meminta-minta kepada orang? Tapi kalau minta sebab dia memerlukan sungguh, itu isu lain. Ini orang yang sering meminta-minta, tak bagus. Sebab Nabi sebut dalam hadis lain, siapa yang minta-minta, dia akan datang pada hari kiamat, muka dia ni terpotong daging pipi dia tak ada. Isyarat kepada apa? Tak tahu malu. Siapa yang meminta dengan ketiadaan sebab. Tapi bukanlah minta itu satu kesalahan. Sebab Allah sebut wa ammas sa'ila fala tanhar, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Maksudnya jangan berkeras terhadap orang yang minta sedekah. Nak bagi, bagi. Tak nak bagi, cakap sudah, terima kasih, minta maaf, saya tak ada nak bagi. Jangan halau, jangan caci maki dia, jangan peli dia, jangan malukan dia. Ada orang yang malukan orang minta sedekah ni pun selalunya kalau dekat kedai makan ni adalah orang minta sedekah kan. Atau ada seorang ni dia tak bagi gitu. Dia bagi kaunseling pula dekat minta sedekah tu. Dia bagi kaunseling. Saya dengar dia bagi kaunseling tu lama kan. Siap budak tu. Dia kata apa? Inilah orang Melayu kata, asyik minta. Malas nak kerja. Dia bagi ceramah pula dekat budak tu. Budak tu tunduk dia dengar. Malu dia sebab cakap kuat, orang lain dengar. Habis saya ingat setengah jam dia bagi ceramah. Bagi RM1 last kali bagi RM1 Orang tu dah berdiri lama, bagilah banyak sikit kan. Bagi RM1. Itu termasuk dalam kategori memalukan orang pun dilarang. Sebab apa? Wa amsa'ila fala tanhar. Tanhar ni dengan maksud apa? Menghina, mencaci maki sehingga menjatuhkan maruah. Bab aib ini dalam Riyadhus Salihin, Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang membuka aib sehingga membuka aib diri sendiri. Buka aib diri sendiri macam mana? Nabi kata Allah melaknat orang yang Allah tutup aib dia di malam hari, besok pagi dia cerita dekat orang. Dia bangga pula, dia cerita dekat orang, semalam aku buat gini. Nabi kata orang ni Tuhan laknat. Sebab apa? Allah tutup dah aib dia sendiri pergi cerita, tak tahu malu betul. Ini orang tak tahu malu. Dia bangga pula dengan apa yang dia buat. Jadi wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga kehormatan diri dengan maksud maruah dia, dia ada maruah, dia tak nak minta apabila tidak ada keperluan. Dia tak nak minta apabila tidak ada hajat. Macam mak bapak ni, dia kadang-kadang dia tak minta ke anak. Dia tak minta ke anak tu bukan sebab apa, dia pun perlu, dia pun susah. Kadang-kadang dia tak nak minta ke anak, anak tu sendiri kena faham. Tapi anak yang tak faham ni pun masalah juga. Anak tak faham-faham, kalaulah pendapatan besar, tapi bagi takkan nak bagi sikit kan. Jadi ini kena faham wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada ibu bapa ni perlu faham dengan sebaiknya. Walaupun tidak minta bukan bermaksud mereka tak perlu. Kadang mak bapak ni dia ada angin dia. Ni saya sebut, dia ada angin dia ada ego dia. Anak-anak ni dia kena faham. Kadang bapak ni lebih lagi daripada ibu. Bapak ni kadang-kadang dia tak cakap sangat kan. Kadang dia tak minta, tak pernah minta, satu sen pun tak minta. Anak yang kena bagi. Mak ni kadang-kadang minta tak berhenti. Tapi tak apalah, mak bukan orang lain. Bagi je lah. Jadi tentang buat kebaikan ni saya sebut satu hadis lah. Dalam hadis yang panjang disebutkan tentang tawassul. So 3 orang lelaki terperangkap dalam gua. Nabi cerita dalam hadis sahih. 3 orang lelaki terperangkap dalam gua. Mereka masuk dalam gua, batu jatuh daripada bukit, tutup pintu masuk.
Lalu salah seorang ni, daripada 3 orang ni, dia kata, ya Allah, saya doa ni. Dia doa, saya ni dengan mak bapak saya ni, saya sangat jaga. Saya tidak akan makan selagi mak bapak saya tak makan. Sampai tahap tu saya tak makan selagi mak bapak saya tak makan. Dan saya tidak akan tidur selagi mereka tak tidur. Kalaulah ini adalah kebaikan yang saya buat, maka bebaskan saya daripada gua ni. Itu dipanggil bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Ada ke orang macam tu? Buat kebaikan dengan ibu bapa tahap macam tu ada sekarang? Ada, susah lah kan. Kadang kurang ajar dengan mak bapak lagi ada. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang tidak meminta, dia rasa cukup, Allah Subhanahu Wa Taala akan cukupkan dia. Dia kadang kita minta bila kita perlu saya, bukan ketagih. Ada orang ketagih nak berhutang, lepas hutang buat hutang lagi, lepas hutang buat hutang lagi. Itu dia bagi ketagih, padahal dia tak perlu pun. Yang sedekah yang paling afdal dalam kesimpulan hadis ni apa dia? Beri kepada yang terdekat, dan beri waktu ada lebihan daripada selesai tanggungan fardu, selesai tanggungan yang wajib. Apa dia? Zakat dia dah selesai, nafkah dia dah selesai, ada lebihan. Lebihan tu lah baru sedekah. Jangan sampai sedekah sampai mengabaikan nafkah, itu pun tak boleh. Sedekah banyak sampai mengabaikan nafkah anak isteri, itu pun tak boleh juga. Salah. Maksudnya dia meletakkan yang bukan keutamaan menjadi keutamaan. Kemudian lagi dalam hadis Nabi mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kata apa? Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi jawab, yuhdul muqil. Kemudian wabda biman ta'ulu. Rasulullah SAW ditanyakan, apakah sedekah paling utama, paling afdal? Maka Nabi jawab, sedekah yang penuh perjuangan. Juhdil muqil. Apa maksud sedekah penuh perjuangan? Dalam keadaan dia berhempas pulas nak bagi pun, aku ada yang ni. Dalam keadaan dia serba kekurangan, bukan senang. Sebab tu perlukan kepada perjuangan. Maksudnya juhdil muqil apa? Perlu kepada perjuangan. Dia nak bagi yang ni, dia kena berjuang dengan diri dia. Kalau aku bagi yang ni lah, tak makan aku. Jadi memerlukan memberikan sesuatu dalam keadaan dia sedikit harta benda. Ini orang level lain ni. Ini bukan level kita. Saya sebut ini bukan level, bukan tahap orang biasa. Kalau kita ada RM100, kita perlu RM100. Kita perlu RM100. Tapi ada yang minta kepada kita yang lebih perlu RM100. Kita nak bagi tak? Kita nak bagi tak? Jangan saya tanya saya tanya tuan-tuan. Saya pun boleh tentu juga. Kita nak bagi tak RM1? Susah. Sebab kita faham apa? Bagi, tak ada. Aku bagi, aku tak ada. Itu sifat mudah. Bagi 100, kosong. Tapi kalau orang yang iman, sebab tu iman ni tak sama saya sebut. Sebab itu iman ni berbeza. Ada yang boleh bagi, ada yang tak boleh bagi. Yang boleh bagi mungkin keyakinan dia level mungkin 200%. Sebab Nabi kata, ma naqasa min man min sadaqah. Jangan risau, takkan kurang dengan sedekah. Mungkin Allah Ta'ala bagi lebih pada tu. Cuma kita tak yakin pada tu. Sebab tu kita susah nak beri. Jadi sedekah ni jangan kerekut sangatlah. Walaupun saya sebut, kalau kita tak bagi wang RM1 sekalipun, tapi yang tak, no kompromi. Jangan kompromi adalah bab makan. Saya sebut bab makan. Orang minta makan, bagi. Kalau tak percaya nak bagi duit, tak apalah, duduk, saya belanja awak makan, nanti saya bayar. Kan kadang orang minta makan kita tak sampai hati.
minta RM10 nak makan. Mungkin kalau kita tak percaya kepada dia, beli makan, bagi. Ataupun ajak dia makan, kita bayar. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. At'amallahu min thimaril jannah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia buah-buahan ataupun makanan. Kalau kita tengok contoh Al-Ansar, sebab apa Ansar ni Tuhan puji orang Ansar? Dalam hadis yang panjang, saya ringkaskan. Habis satu peperangan, Nabi panggil kumpulan Ansar, Nabi nak sembang dengan mereka. Orang Ansar saja, orang Mekah pergi duduk jauh-jauh. Ni habis Nabi nak sembang dengan orang Ansar saja. Sebab apa? Orang Ansar ni cemburu apabila Nabi berikan sedekah, Nabi berikan harta ghanimah kepada orang-orang Muhajirin. Nabi berikan harta ghanimah kepada harta rampasan perang kepada orang-orang Mekah. Jadi orang Ansar ni sedih, dia kata, apa ni Rasulullah buat macam ni dengan Nabi? Nabi panggil Ansar, sini, saya nak bercakap dengan orang Ansar saja, orang Mekah tak. Nabi bercakap sehingga orang Ansar ni menangis semuanya. Sebab apa? Nabi kata, wahai Ansar, adakah kamu terasa hati dengan aku sebab aku berikan kepada orang Mekah? Aku berikan kepada orang Mekah sebab mereka datang dalam keadaan tak ada apa. Tapi kamu, wahai Ansar, kamu ada aku. Walaupun kamu tak dapat harta ghanimah, kamu ada aku. Adakah aku melakukan kesalahan, wahai Ansar? Adakah kamu cemburu dengan mereka sedangkan kamu dapat lebih hebat daripada itu? Kamu ada aku. Rasulullah kata, menangis orang Ansar. Sebab apa? Minta maaf Rasulullah, kami tak cakap, kami tak kata begitu lagi. Ini menunjukkan bahawasanya orang Ansar ni dalam ayat Allah Subhanahu wa taala puji, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bila datang orang Mekah dalam keadaan selai pinggang, orang Ansar ni yang bantu, bagi makan, bagi pakai, bagi tempat tinggal. Sedangkan mereka pun bukan orang senang. Mereka juga perlukan kepada mereka sikit. Tapi bila datang penduduk orang Mekah, mereka sanggup berkongsi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah telah sediakan kepada orang Ansar syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Ini adalah kelebihan Ansar. Semua menangis sebab apa? Sebab Rasulullah cakap begitu dalam keadaan apa? Sedih. Kamu terasa hati dengan aku sebab aku lebihkan mereka. Aku begitu sebab mereka perlu. Nabi satu sen pun tak ambil. Kalau ikut susah, Nabi susah. Tapi bila ghanimah, Nabi tak ambil satu sen. Nabi berikan kepada yang memerlukan. Ada satu orang ni, dia bangun, dia kata, ya Rasulullah, innaka la ta'dil. Mereka mengatakan Nabi tidak adil. Seorang lelaki ni kata Nabi tak adil. Nabi marah sungguhlah. Sebab apa? Sebab adil ni sifat wajib bagi Rasul. Mana ada Rasul tak adil? Nabi kata, waihak, celaka kamu. Siapa yang lebih adil? Kalau aku tidak berlaku adil. Sehingga ada sahabat yang bangun nak bunuh lelaki tersebut kerana mempertikaikan Rasulullah. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna minka 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin.